Terence, perasan tak? Kadang-kadang dalam ada apa-apa feed di media sosial kan, kalau ada benda-benda yang menyeronokkan atau sesuatu yang sangat membuat orang teruja, kena untunglah. Jadi untunglah siapa ada dekat Johor nanti. Betul. Sebab kenapa Road to Maha yang di peringkat negeri Johor akan berlangsung tidak lama lagi dan masya-Allah dia punya pengisian program itu begitu cukup hebat sekali dan sebenarnya kami juga sangat bangga untuk menunjukkan kepada anda di studio ni kita juga ada sedikit preview. Ya, previewnya cukup menarik sekali dan inilah kira detik yang disebutkan oleh Leha tadi, Road to Maha. Di mana perjalanannya diisi dengan pelbagai keenakan dan cita rasa buah-buahan dan sayuran tempatan. Selain daripada itu juga peluang perniagaan dan sebagainya juga ada dipamerkan di Maha. Jadi kita akan bersama secara langsung bersama dengan Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia yang berbahagia Datuk Seri Dr. Ismail Haji Abu Bakar untuk membincangkan Road to Maha 2016 Zon Selatan. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama kami. Okay, terima kasih Terence and Zaleha. Sebagaimana kita sedia maklum, Maha 2016 akan diadakan pada bulan November, 24 November hingga 4 November 2016. Dan kita untuk menarik minat seluruh rakyat Malaysia untuk mengunjungi Maha 2016, kita akan mengadakan beberapa siri. Dan setakat ini kita telah mengadakan 2 siri Road to Maha. Yang pertama sekali di Sabah, di Sarawak, dan yang kedua di Kedah. Dan sekarang pada hujung bulan ni, iaitu pada esok, akan diadakan di Batu Pahat Johor, iaitu di Seri Medan Batu Pahat Johor. Dan akan menunjukkan beberapa program-program yang menarik. Program-program ini adalah ke arah Maha yang akan diadakan pada hujung tahun ini. Dan antara program yang akan diadakan adalah of course mengenai pameran kejayaan petani-petani di negeri Johor dan juga di sekitar Johor seperti daripada Melaka dan Negeri Sembilan. So kita berharap Road to Maha di peringkat Johor ini akan dapat menarik lebih pengunjung ke Road to Maha. Kita sasarkan lebih kurang dalam 50,000 orang akan datang melawat Road to Maha di peringkat negeri Johor. Kalau dibandingkan pengalaman-pengalaman sebelum ni, Datuk Seri, bila sambutan terhadap Maha itu, apa yang sebenarnya pengunjung cari-carikan? Kalau boleh disedarakan keutamaan dan nombor satu, apa yang mereka mahukan bila mereka datang ke Maha? Maha itu sendiri adalah mengenai pertanian. Mengenai pertanian, iaitu pencapaian-pencapaian pertanian, sektor pertanian yang ada di Malaysia. Dan Road to Maha di negeri Johor ni akan menggambarkan, akan menonjolkan kejayaan-kejayaan sektor pertanian di negeri Johor. Of course, pertama sekali adalah mengenai produk-produk segar pertanian yang dikeluarkan di negeri Johor, negeri Melaka, negeri Sembilan, di peringkat selatan. Dan selain daripada fresh produk ataupun keluaran-keluaran segar dari pertanian daripada negeri Johor, ada juga produk-produk mengenai asas produk-produk asas pertanian yang diproses. Contohnya macam industri-industri yang dikeluarkan oleh pengusaha-pengusaha kita. Terutamanya kita nak menonjolkan pengusaha-pengusaha muda, young entrepreneurs dalam Maha 2016 ni. Jadi dalam Road to Maha ni pun kita akan menjemput usahawan-usahawan muda yang berjaya untuk share dia punya pengalaman supaya golongan-golongan muda akan dapat mencuburi bidang pertanian. Sebagaimana kita sedia maklum bahawa pertanian ini merupakan satu perniagaan di mana potensi dia amat besar. Jadi kita menggalakkan golongan-golongan muda ni untuk mencuburi bidang pertanian. So dalam Road to Maha ni kita akan menjemput ramai usahawan-usahawan muda, sama ada yang terlibat dalam pengeluaran barat pertanian segar ataupun yang terlibat dalam proses makanan. Ini merupakan yang akan kita tonjolkan dalam Road to Maha. Maha juga sedikit sebanyak sejajar dengan memperkenalkan konsep keselamatan makanan kepada keseluruhan warga Malaysia. Bagaimana Datuk Seri Maha sebenarnya mampu untuk memberi peluang-peluang perniagaan ini secara lebih dekat, membawa peluang-peluang perniagaan ini secara lebih dekat kepada golongan muda yang berada di sekitar kawasan-kawasan pedalaman misalnya di Malaysia. Memang menjadi hasrat kerajaan untuk memastikan bahawa food security ataupun bekalan jaminan makanan ini akan mencukupi. Dan kita mengikut sasaran FAO,
bilangan penduduk Malaysia ni akan bertambah lebih kurang dalam 10 juta daripada sekarang. So maknanya sekarang ni ada lebih kurang dalam 31 juta. Kalau kita tambah 10 juta maknanya lebih kurang dalam 43 juta ataupun 41-42 juta pada tahun 2030. Jadi imagine dengan pertambahan penduduk yang besar, so kita perlu buat perancangan untuk menyediakan makanan yang mencukupi kepada penduduk Malaysia. Dan dalam hal ini kita memastikan bahawa apa yang berlaku sekarang ni adalah umur ataupun kita punya farmers ni dah aging farmers. Sudah umur dah 50 lebih, 60 lebih. So maknanya capacity atau productivity akan menurun. Jadi apa yang kita rancangkan adalah untuk melibatkan golongan muda, golongan petani untuk menceburkan diri dalam bidang pertanian. So untuk itu semua agensi-agensi di bawah Kementerian Pertanian telah memulakan 10 tahun yang lepas kita telah memulakan untuk menceburkan diri dalam bidang pertanian. So ada petani-petani atau usaha-usaha muda yang dididik atau dibimbing oleh agensi-agensi kita, baik oleh PAMA, oleh LPP, oleh MARDI, semua agensi-agensi kita ada peranan masing-masing. Dan kita juga berkolaborate dengan universiti, universiti untuk melibatkan usahawan ataupun bakal-bakal siswazah daripada universiti untuk menceburi bidang pertanian. Sebagaimana saya sebutkan tadi, pertanian adalah satu perniagaan. Jadi kita ingin menceburkan, ingin menarik golongan-golongan muda untuk terlibat dalam sektor pertanian yang mempunyai potensi yang amat besar dalam perniagaan. Bagaimana pula dari segi memantapkan teknik pemasaran mereka, sebab kadang-kadang usahawan kita ada produk yang baik, mereka juga ada tim yang baik, tapi dari segi pemasaran mereka tidak begitu arif. Bagaimana MAHA boleh tampil untuk memperbaiki aspek ini? MAHA ni sendiri, maksud MAHA ni adalah untuk kita showcase kan, atau kita untuk menonjolkan, menjadikan satu medium atau wadah pemasaran. Jadi usahawan kita akan membawa barang-barang tersebut, akan meningkatkan networking atau rangkaian jaringan. Di setiap MAHA tersebut akan ada pengunjung-pengunjung dan di sinilah demand akan diwujudkan. Dan besok apabila ada di MAHA di 2016 ada satu apa dipanggil ni business matching, matching di mana potential buyer ataupun pembeli-pembeli yang mempunyai potensi akan berjumpa dengan pengeluar-pengeluar kita, termasuk dengan sama ada pengeluar fresh product ataupun pengusaha-pengusaha industri asas tani akan berjumpa dan akan membuat business deal. So inilah merupakan tapak untuk mengadakan apa yang dipanggil ni networking, business networking antara pengusaha dan juga pembeli. So kita jangkakan di MAHA 2016 ni kita telah menjemput lebih kurang 36 buah negara. So kalau kita boleh dapat maybe dalam 20 buah negara good enough lah untuk kita pengusaha-pengusaha kita untuk berjumpa dan membuat deal-deal, business deal yang bersesuaian. Apakah itu cara bila MAHA tiba di Johor nanti? Okey, di Johor ni sebenarnya tempat tu sendiri merupakan satu tempat yang menarik bersejarah dan saya Taman Botani Johor di Sri Medan Batu Pahat. Kebetulan Sri Medan ni pun kampung saya. Jadi saya sebenarnya dah ditentukan oleh Kerajaan Negeri Johor bahawa tapak yang sesuai adalah di MAHA, di Taman Botani Johor. Jadi tempat ni bersejarah, iaitu bekas lumbung besi yang terbesar yang pertama di Malaysia yang dibuka pada tahun 1918. So ini merupakan satu sejarah untuk Sri Medan juga di negeri Johor. Jadi program-program yang akan dibuat di MAHA ataupun Road to MAHA 2016 ni banyak. Pertama sekali yang sebutkan tadi adalah untuk tapak ataupun networking dalam pemasaran barang-barang keluaran pertanian negeri Johor. Barang-barang makanan yang diproses. Taklimat-taklimat mengenai peluang-peluang perniagaan dalam sektor pertanian kepada usahawan-usahawan muda, program-program seperti seminar kepada usahawan-usahawan yang berminat dan banyak program-program juga yang melibatkan pengisian-pengisian bercorak rohaniah. Seperti kita ada ceramah perdana dan sebagainya. Dan juga kalau kita dapat bawakan sedikit visual kepada para penonton di banting yang dibawakan oleh pihak kementerian, kita juga ada demo masakan Datuk Sri. Ya, demo itu masakan memang juga untuk semua sesi keluarga sebenarnya, bukan untuk lelaki saja, wanita juga boleh bersama-sama. Kita juga ada pameran mini zoo dan juga persembahan jemputan. Memang satu acara besar-besaran. Ya, memang saya sebutkan tadi, Road to MAHA ni adalah lebih kurang dia replicate apa yang ada di MAHA. Di MAHA 2016 di peringkat kebangsaan. Sebenarnya sedia maklum, MAHA 2016 ni akan melibatkan semua agensi, semua sektor dalam rangkaian agro makanan. So kita akan
apa yang ada di Maha di peringkat kebangsaan, insya-Allah kita akan ada juga di Maha di peringkat peringkat negeri. Di peringkat negeri juga mungkin ada konsep buah-buahan ataupun pengeluaran pertanian yang spesifik ataupun unik kepada negeri itu. Kalau Johor memang tak lari dari nenas. Johor nenas memang dia punya ni lah, sebab kalau kita tengok ibu pejabat nenas pun ada di Johor. So must be Johor lah dia punya apa nama tu, the king of fruits nenas lah. Ya. Itu ada contoh dia. Nenas MD2 ya. MD2 merupakan satu nenas spesies nenas yang banyak permintaan yang di luar negara dan demand dia tinggi. Sebab tu kita akan menggalakkan pengusaha-pengusaha muda kita untuk menanam nenas. Ini sebenarnya dapat memberikan satu ajaran paradigma kepada graduan kita. Kalau biasanya secara konvensional mereka habis universiti kemudian mencari kerja, tapi dengan terlibatlah bidang pertanian, mereka bukan sahaja dapat bagi diri sendiri kerja, mereka dapat memberikan peluang pekerjaan kepada sekeliling. Perubahan antara kisah kejayaan yang Datuk Seri dapat saksikan daripada usahawan muda yang terlibat dalam bidang pertanian, bagaimana Datuk Seri? So sekarang ni kita tengok bilangan petani atau siswazah yang melibatkan diri dalam pertanian dah mula meningkat daripada masa ke semasa, dan kita tengok dari segi pendapatan juga dah meningkat. Pendapatan pengusaha-pengusaha kita. Contohnya saya ada berjumpa dengan satu pengusaha yang telah berjaya, di mana mereka mulanya mendapat pendapatan lebih kurang 1,000 lebih, tapi bila menceburi bidang pertanian itu tanaman MD2 nenas ni, pendapatan mereka mencapai 5,000-6,000 sebulan. Wow. So lebih baik dia menceburi bidang pertanian daripada pekerja makan gaji. So itu bukan salah satu daripada kejayaan yang pengusaha-pengusaha lain sepatutnya menceburi bidang-bidang pertanian seperti ini. Baik, Datuk Seri mungkin boleh mempelawa para penonton Selamat Pagi Malaysia pagi ini untuk berkunjung ke Road to Maha yang bakal berlangsung di selatan tanah air. Saya secara peribadi dan juga secara rasminya kepada semua rakyat negeri Johor dan sekitar Johor di Negeri Sembilan dan Melaka untuk datang beramai-ramai ke Road to Maha di Seri Medan Batu Pak Johor pada 29 daripada 28 hingga 31 hari bulan ni. So saya mohonlah sama-sama dapat menjayakan Maha Road to Maha 2016. So saya pasti Wan Johor semua akan datang ke Road to Maha 2016. Baik, terima kasih Datuk Seri, dan pastinya juga lokasi itu sudah cukup cantik, jadi persoalan logistik macam tempat parking semua memang cukup lengkap untuk para pengunjung. Jadi sama-sama kita meriahkan Road to Maha Johor 2016 yang akan bermula esok.